ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami dari sifat munafik. Wahfaz alsinatana minal kadhib, dan pelihara lidah-lidah kami daripada berdusta. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan ihsannya, dengan taufiknya, dengan rahmahnya, dan lebih barakah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita daripada sebelumnya. Kita sampailah ke hari ini, kita berhimpun kerana Allah untuk mempelajari dan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan majlis kita ini Allah mengampunkan dosa-dosa sebelumnya, insya-Allah. Kerana bila kita duduk, Buya selalu pesan, apabila kita duduk di dalam satu majlis yang Allah suka, Allah redha, maka ketika itu mintalah ampun daripada Allah. Kemungkinan ketika itu Allah akan ampunkan dosa kita, tanpa mengira apa pun dosa kita kecuali menyekutukan Allah. Maka Allah kerana rahmat Allah dan ihsan Allah cukup besar dalam majlis seumpama ini, maka mintalah ampun daripada Allah. Kalau orang mengetahui akan nilai dan kemuliaan majlis-majlis seperti ini, maka dia tidak akan membiarkan masa dia tanpa duduk walaupun sesaat pun, tak meninggal kecuali duduk dalam majlis seperti ini. Walau macam mana pun kita sebagai hamba Allah diletak ke atas muka bumi Allah dan diberi kepada kita, maka aturlah masa itu sebaik-baiknya dengan mengikut petunjuk daripada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala menyebabkan hilangnya perasaan suka dan minat kita duduk dalam majlis seperti ini. Ini termasuk Buya sekali dan antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Dan percayalah, saat ini antum yang di rumah, percayalah bahawa malaikat pun bersama antum, duduk bersama antum.
membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak dibukakan hijab untuk melihat mereka. Mudah-mudahan dengan kedatangan mereka dalam rumah-rumah antum, dalam majlis kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Jangan adalah letakkan halangan-halangan di rumah kita macam gambar-gambar binatang dan sebagainya. Maka tanggalkan, ataupun gambar-gambar manusia yang berbentuk penuh yang digantungkan ke dinding. Kalau nak gantung kat dinding, gambar-gambar guru kita ke atau gambar mak ayah kita, biar separuh. Yang mana para ulama kata kalau separuh, yang mana kalau ditakdirkan hidup, dia tak boleh nak hidup sebab separuh badan dia. Tapi kalau kita letak penuh, maka kalau ditakdirkan dia tu, kalau dikeluarkan dalam gambar boleh hidup sebab dia penuh daripada kaki sampai kepala dia, maka ketika itu tidak dibolehkan. Maka insya-Allah tak susah benda tu, tanggalkan aja. Dan kita perasaan kita terlalu nakkan benda-benda tu menghiasi rumah kita, maka janganlah kita terbuai dengan keinginan nafsu dan syahwat kita. Maka insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita insya-Allah, iaitu pada muka surat 95 kitab Jawi, yang mana sampai kita kepada kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Qala, maka apabila masuk waktu asar, maka sembahyang kau 4 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu asar, iaitu sunnah muakkadah pada ahli tasawuf. Antum kena ingat dalam hukum fiqah bahawa rawatib itu ada 12. Rawatib itu majoriti ulama menyebutkan ada 12. Iaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudiannya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, kemudiannya 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isya. Yang itu rawatib. Itu yang majoriti ulama berpegang. Kerana itu amanahnya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Maka disebutkan di sini dengan di sisi ahli tasawuf, ulama-ulama ahli tasawuf yang sentiasa memilih yang banyak untuk mereka. Kerana itu, dan hadis-hadisnya kuat juga. Hadis-hadisnya sahih juga. Cuma maka mereka memilih. Tidak ada pertembungan. Cuma mereka memilih ketika yang mana Nabi melakukan lebih banyak. Ada ketika Nabi melakukan sedikit. Rahmah kepada umatnya. Kerana itu para yang meletak hukum, ahli-ahli fiqah, maka mereka meraihkan keringanan. Kerana itu mereka meletakkan 12 saja rawatib. Manakala ahli tasawuf nakkan yang banyak, iaitu yang waktu Nabi buat banyak, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, kemudian yang 4 rakaat sebelum asar. Kalau mengikut ulama-ulama ahli tasawuf, maka ketika itu ada tambahan 6 lagi, iaitu daripada 12 campur 6. Jadilah ianya 18 rawatib. Kerana itu disebutkan di sini, tapi tak apa. Antum buat 2 itu pun ni, cuma kita bila belajar kita, adab kita, sekali-sekala cubalah. Kalau kita rasa berat, cuba dalam seminggu tu ada 2-3 hari yang mana kita buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Khair insya-Allah. Imam Ghazali menyebutkan man arada an yastaqlil fayastaqlil wa man yuridu an yastaqlil falyastaqlil wa man yuridu an yastakthir falyastakthir. Benda sunnah ni, perkara ni dia tidak ada paksaan. Siapa nak buat sikit, buat sikit. Siapa nak buat banyak, buat banyak. Bukanlah kita bila buat sikit itu, kita ni orang panggil lemahnya iman. Tidak. Maknanya kita dalam mentarbiah diri kita. Kerana itu dalam mentarbiah diri kita, kadang kita buat sedikit dahulu. Sedikit-sedikit kerana kita nak sampai maksud. Iaitu maksudnya merasa lazat. Dan minta sungguh daripada Allah agar kita sampai satu masa nanti sebelum kita mati, kita berpeluang buat banyak. Sebab buat banyak ni sangat bagus dan sangat bermanfaat. Lebih-lebih lagi dengan kehadiran hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, iaitu sunnah muakkadah pada ahli tasawuf,
kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi yang berbentuk doa. Dan itu para ulama kita, bila sabda yang berbentuk doa ni, dia suruh-suruh sangat kita kalau boleh cuba lakukan. Sebab dia doa. Setiap kali kita lakukan, doa Nabi ni dia tekan. Walaupun Nabi sudah meninggal, sekali Nabi doakan, maka siapa yang melakukan perkara yang Nabi telah mendoakan, dia ibarat seolah-olah saat itu didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doa siapa lagi kita nak? Kadang-kadang kita minta doa mak ayah, kita doa masyayikh, doa para wali, doa para ulama. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan. Pasti didengar Allah Subhanahu wa taala. Kan itu disebutkan Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan shalla 'arba'an qabla al-'asr. Nabi mendoakan, Nabi mengatakan Allah merahmati, ataupun bagi sudut Nabi berdoa, iaitu rahmatilah oleh Allah ke atas hamba-hamba yang sembahyang 4 rakaat, iaitu sunat qabliyah asar, iaitu qabliyah asar. Ini Nabi doa. Bila Nabi doa, rahmati itu rahmat Allah. Kita ni kalau dapat rahmat dan Allah kekalkan rahmat tu, Allahu akbar. Kadang dengan rahmat itulah yang kita dapat duduk dalam majlis seperti ini. Kadang dengan rahmat itulah kita masih berpeluang. Allah bagi, Allah perhati. Saya nak beritahu satu benda pada antum, susah payah antum usaha, antum berkeluar duit, beli komputer, ataupun antum buat apa-apa untuk pastikan antum dapat dalam majlis ini, Allah melihatnya. Percayalah, Allah melihatnya dan Allah akan merahmati. Susah antum yang tak reti komputer, cuba belajar sikit-sikit untuk masuk ni, untuk tujuan ini. Masya Allah, tabarakallah. Allah memerhati dalam keadaan kita susah sekarang. Mudah-mudahan apa yang antum keluarkan duit daripada apa yang antum buat di rumah antum itu, dengan menjadikan komputer antum, kemudiannya internet dan sebagainya top up, maka itu semuanya percayalah ianya diletakkan di jalan Allah. Maka mudah-mudahan besok kalau kita meninggal, Allah menganggap kita itu mati di jalan Allah. Baik. Artinya memberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan hambanya yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Kerana itu dalam kitab Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan, usahalah kamu untuk mendapat doa Nabi ini. Begitu juga Syekh Abdul Samad Al-Albani dalam kita baca nanti sebentar lagi. Kita baca lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla al-'asri arba'an." Siapa yang sembahyang sebelum asar, yakni dah masuk waktu asar, sebelum sembahyang asar. Bila sebut qabla al-'asri di situ, qabla fi'l al-'asr. Qabla fi'l al-'asr, iaitu sebelum melakukan sembahyang asar. Bukan sebelum waktu asar. Maka disebutkan man shalla qabla al-'asri arba'an, siapa sembahyang sebelum sembahyang fardu asar itu 4 rakaat, iaitu setelah masuk waktu asar, qabliyah, dipanggil qabliyah, haramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan akan dia itu daripada api neraka. Maknanya Allah haramkan dia itu atas api neraka. Haramkan maksudnya apa? Jasad dia dijamah dengan api neraka. Cuba tengok cukup pemurahnya Allah, cukup kasihnya Allah. Kerana itu Buya nak beritahu kita dalam hidup kita ni ada ketakutan, ada kerisauan, tapi percayalah, kita ini semua makhluk Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Allah menunggu kita. Maka kita semua wa ilaihi turja'un. Semua akan balik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka cubalah fikir apa yang kita nak bawa besok. Apa yang kita nak bawa jumpa Allah. Maka sudah pasti amalan-amalan kita. Bukan amalan itu memasukkan dalam syurga, tapi amalan-amalan itulah yang boleh mengundangnya sukanya Allah pada kita. Mengundang redanya Allah pada kita. Mengundangnya rahmat Allah pada kita. Dah pergi ramai di kalangan kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan amalan-amalan mereka itu mengundang menjadi asbab redanya Allah. Dan Allah memasukkan ke dalam syurga. Ramai yang mati sebab COVID. Ramai yang mati bunuh diri. Kalau di zamannya, dia tidak ingat di zaman Rasulullah ataupun di zaman sahabat ataupun di zaman tabi'in.
yang mana berlaku ta'un. Maka bila dikaji para ulama, maka yang mati sebenarnya di zaman wabak ta'un itu bukan orang yang kena penyakit ta'un, tapi ramai yang mati adalah sebab ketakutan pada wabak itu dan kerisauan mereka tentang kehidupan mereka. Kalau kita lihat kita sekarang ni, yang mati bunuh diri, yang mati tertekan, yang mati bermacam-macam. Maka kerana itu kita kena ingat bahawa kita ini milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini lillahi. Lam itu litamlik. Lillah. Lam itu litamlik. Kita ini milik Allah. Wa ilaihi raji'un. Dan kepada dia Allah kita kembali. Kita tak tahu siapa dulu. Buya selagi mana nyawa ada ni, kita bercakaplah. Untuk diri kita dan antum semua dan siapa yang mengambil faedah. Begitu juga para guru yang lain, ulama-ulama, ustaz-ustaz. Mudah-mudahan Allah memberkati mereka insya-Allah. Cuba jaga mulut kita daripada mengata orang, daripada komen benda-benda yang tidak berfaedah. Memang di dunia ni macam-macam perkara. Maka kita mudah-mudahan Allah SWT memberi petunjuk kepada mereka dan diri kita perbetulkan. Baik. Kerana itu disebutkan dan sayugianya. Kerana itu kita sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Mudah-mudahan kita dapat amalkan insya-Allah. Sebelum ni ataupun hari ni siapa yang tak mula lagi. Dan mudah-mudahan pagi ni kita Allah beri taufik sembahyang subuh berjemaah. Kita dapat membaca wirid berjemaah. Kemudiannya kita dapat sembahyang sunat duha ataupun sunat isyraq. Mudah-mudahan hari kita ini Allah mulakan dengan kebaikan. Kita usaha juga untuk dapat doa Nabi. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah hamba-hambaku, umatku pada awal pagi mereka. Apa maksud dia Allah berkati? Maknanya Allah berikan taufik dia itu permulaan hari dia itu sesuatu yang Allah suka dan Allah redha. InsyaAllah Allah pelihara dia sampailah dia tidur balik. Kalau orang yang hanya lihat dunia, dia akan bosan. Dia akan stres dengan PKP ni. Daripada pagi duduk rumah tak boleh keluar. Tapi sebenarnya bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu asar, itu maka jangan engkau masyghul, iaitu sibukkan diri kau, melainkan dengan seumpama yang dahulu. Yang dahulu ni maksudnya yang seperti selepas subuh, selepas naik matahari dan juga selepas zuhur. Iaitu mencari ilmu bermanfaat, ataupun mengisikan dengan amal ibadah, dengan tasbih, zikir dan membaca Quran, atau membuat kebajikan kepada para ulama, orang-orang saleh dan para guru, ataupun kepada sesama muslim, membantu mereka, ataupun paling kurangnya paling last sekali iaitu menumpukan kepada mencari rezeki dengan niat untuk bertanggungjawab memberi nafkah pada diri dan anak-anak. Dengan yang disebutkan sebelum. Pasang niat itu kerana Allah. InsyaAllah niat ni penting. Sebab bila niat saja Allah ubah semua. Kita ni duduk dalam majlis ilmu ni pasang niat. Itu pasal kita selalu baca niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir. Aku berniat iaitu menuntut ilmu dan mengajar ilmu. Memberi peringatan dan mengambil peringatan. Niat. Itu tujuan kita. Kita lafazkan niat tu. Terima kasih kepada Habib Abdullah Alwi Al-Haddad yang mendatangkan susunan niat ini. Mudah-mudahan Allah memberkatinya dan Allah mengurniakan kita perhubungan kepada Habib Abdullah Alwi Al-Haddad yang menghubungkan kita kepada ajarannya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya mendapat rahmat dan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan, yakni hendaklah engkau, ulang lagi, Syekh Abdul Samad mengulang, ingatkan kita balik. Yakni hendaklah engkau kerjakan seperti yang tersebut kemudian daripada sembahyang zuhur dahulu. Tadi dia dah sebut dah. Lepas zuhur apa dia? Seperti menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agamamu atau menolong kebajikan kepada segala manusia.
atau berbuat ibadah yang sunnah seperti membaca Al-Quran dan segala wirid atau berusaha kepada segala sesuatu yang membawa kepada kebajikan kehidupan di dalam dunia yang menolong kepada akhirat. Kadang-kadang kita bertanya pada diri kita, rasa macam boleh ke buat ni? Boleh ke buat ni Pak Zuhur, nak buat apa semua? Buya nak beritahu pada antum, yang membolehkan tu Allah. Kita tak ada kuasa. Yang penting cuba. Cuba yang mana semampu yang boleh. Lepas tu minta doa pada Allah. Sebab kita kan itu diajar kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pada Allah pertolongan. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta Allah bantu kita untuk ingat Allah ataupun bersyukur kepada Allah. Dan juga membuat sebaik-baik amalan dan Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah bantu kita. Yang penting kita minta. Tak dipermudahkan hari ini, minta besok. Hatta jangan malu mengaku bahawa pada diri kita, aku tak buat hari ini memang sebab aku rasa berat, aku malas. Maknanya ada benda kotor lagi dalam hati aku ni. Ada lagi maksiat dalam diri aku ni. Tambah dengan istighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca qasidah kafani itu selalu. Buya bagi antum tu bukan saja-saja. Sebab sekarang sangat-sangat perlu kita menghayati qasidah itu. Sebab qasidah itu menunjukkan muqarabah dan menunjukkan pergantungan sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu bila kita sebut ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Wahai Tuhanku, wahai yang memilikiku, Engkau tahu keadaan aku, keadaan kita sekarang ni. Anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi. Apa yang menghalang hati aku? Min ladhaha ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wa ishtighali. Apa yang menghalang hati aku daripada keresahan tentang dunia ini dan juga sibuknya hati aku dengan perkara dunia ni. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarkan air mata kita. Bila kita baca qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu yang pertama kita nak declare bahawa cukup akanku. Qad kafani ilmu rabbi, cukup akanku ilmu Tuhanku. Maknanya Allah ni dia boleh sebenarnya. Itu declaration Habib Abdullah nak beritahu hebatnya Allah. Bukan Habib Abdullah nak beritahu hebatnya dia. Kadang orang silap faham baca qasidah ni. Apa ni? Allah suruh doa, dia cakap cukup aja Tuhan, ilmu Tuhan daripada min su'ali wa ikhtiyari, daripada doa kita dan usaha kita. Kita tak usaha, tak ikhtiar, Allah dengan ilmu Allah, Allah tahu, Allah boleh bagi. Itu sebenarnya Habib Abdullah nak menunjukkan hebatnya Allah, bukan hebatnya manusia. Iaitu kalau Allah cukup dengan dia tahu apa yang dalam hati kita, dia boleh bagi kalau dia nak bagi. Tapi selepas tu Habib Abdullah beritahu tentang du'ai wabtihali, dan teriakan aku, menangisnya aku mohon kepada engkau itu du'ai wabtihali, maknanya usaha dia berdoa kepada Allah, usaha dia dalam beribadat, imtihali syahidun li biftiqari, menjadi saksi kepada kefakiranku kepadamu. Menjadi saksi kefakiran kita, kita perlukan Allah. Kalau orang ni hati dia kotor, dia akan membawa kepada bila baca sesuatu dia nampak negatif banyak. Kerana itu kita kena hati-hati. Memang ada yang salah, tapi insya-Allah khair. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dengan ilmu kita yang bersanad, dengan guru-guru kita yang muktabar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kesesatan. Maka kerana itu kita minta doa pada Allah Subhanahu taala. Baca tu. Baca apa ni kafani tu. Buya bagi bukan saja-saja kosong.
Bukan sebab benda tu kebetulan Habib Abdul Rahman minta buat untuk haul Imam Haddad. Dah. Tapi Buya nampak sangat keadaan kita sekarang ni. Kita kena mengaku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa jangan berhenti. Ikhtiar. Sebab Allah tu Maha Pengasih. Minta Allah. Bila baca tentang Al-Quran contohnya, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Allah turunkan Al-Quran dekat atas gunung ganang, pasti mereka itu akan ketakutan. "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an." Pasti kamu akan nampak tunduknya hanya gunung ganang itu, khusyuknya dia khasyian mutadarrian min khasyatillah, kerana takutkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banding dengan diri kita pula. Baca. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik. Yang penting kita niat, pasang niat dan cuba usaha. Yang penting kita usaha. Sampai tak sampai tu, kita minta Allah permudahkan. Baik. Maka kerana itu disebutkan dengan segala wirid atau berusaha. Kita buat apa selalu? Kadang-kadang kita rutin kita, adat kita. Apa dia adat kita biasa pasal? Kerana itu, percayalah cakap Buya, orang-orang yang Allah campakkan kehendak dalam hati dia, bila masa kita mengaji, kita ada sulukul murid dulu. Betul tidak? Ada perjalanan orang yang nakkan Allah. Apa dia? Alhamdulillahillazi yakdhifu idza jaa fi qulubil muridina law'atal irada. Segala puji bagi Allah yang nak melontar dengan kuatnya ke dalam hati-hati orang yang nakkan Allah itu nyalaan kehendak. Bila nyalaan kehendak ni datang dalam hati, nakkan Allah, nakkan redha Allah, nakkan sungguh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada rahmat dan redha. Maka bila nak dan ilmu, maka ketika itu alhamdulillahi yakdhifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sa'adah. Pasti Allah akan dorong dia, Allah akan tolak dia ke jalan kebahagiaan. Apa dia jalan kebahagiaan? Iaitu al-iman wal ibadah. Iman, yakin kepada Allah, dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat semuanya yang Allah suka dan Allah redha, itu masuk ibadah pada umumnya. Wa mahwu kulli rasmin wa ada. Yang itu yang Buya nak beritahu. Dan Allah akan sebelum kita nampakkan nyalaan kehendak, sebelum kita Allah permudahkan berjumpa guru ataupun duduk dalam majlis ilmu, maka bila Allah campak nyalaan kehendak, maka lepas asal mungkin kita buat benda yang tak berfaedah. Maknanya hanya melihat televisyen semata-mata, ataupun mendengar lagu, ataupun termenung, ataupun duduk diam sampai berlalu begitu saja kosong. Akhirnya Allah tambahkan, apabila kita ada rasa nak baca wirid, maka lepas asal kita pun baca surah Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Baca bila Allah permudah, kita rasa syukur, kita rasa malu, kita rasa sedih. Sebab apa? Kita rasa malu kepada Allah kerana apa? Kerana kita ni banyak maksiat, kita ni tak ibadat macam sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi Allah permudahkan kita baca surah Waqi'ah. Wirid, mungkin kita membuatkan sesuatu yang bermanfaat. Paling kurang pun bila kita
kita buat apa-apa, berzikir jangan tinggal. Maka lidah kita berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta Allah hapuskan adat yang tidak baik dan gantikan dengan adat yang baik. Insya-Allah pasti boleh. Buya yakin boleh. Sebab Allah boleh buat apa-apa dia nak buat. Maka kita usaha insya-Allah. Bila Allah dah permudah dengan adat yang baru itu, alhamdulillah, bila mati sampai dalam keadaan kita tenang, dah bahkan dalam kita dah tahu yang mana paling afdal, cuba dapat yang itu dulu. Tak dapat yang itu, yang kedua, yang ketiga, insya-Allah. Yang penting jangan biar kosong waktu kita. Jangan duduk, tidur, tidur semata. Itu pun tidur pun ada juga. Last kali kalau dah tak ada apa-apa, tak tahu nak buat apa-apa, takut kalau jaga pun buat benda tak faedah, tidurlah. Itu yang last kali. Tapi janganlah asyik tidur. Kan kita ni orang Islam, Allah suka orang Islam yang kuat. Maka pilih yang lebih baik. Baik. Dan hendaklah, yang ni Syekh Abdul Samad nak beritahu pada kita, antum nak tak keberkatan waktu? Nak tahu tak macam mana Allah nak berkati waktu antum? Dia, cuba baca tengok. Dan hendaklah engkau tentukan tiap-tiap waktumu itu akan bahagian daripada wiridmu yang tertentu. Maksud dia, kita ada 5 waktu semayang kan? Allah atur cukup cantik tau. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Kalau boleh setiap waktu tu, kalau kita tak mampu seluruhnya, memang kita nampaknya memang kita ni manusia yang lemah, maka sekurang-kurangnya setiap waktu tu kita ada bahagian wirid ni. Itulah yang ditarbiah kepada Buya oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Bila Buya mengaji dengan beliau, maka kerana itu lepas subuh ada wirid dia. Lepas zuhur ada wirid dia. Lepas asar ada wirid dia. Lepas maghrib ada wirid dia. Lepas isyak ada wirid dia. Kalau dalam tempoh permulaan, ada yang mengatakan lepas maghrib. Tak apa, antum pilih antara lepas asar ataupun lepas maghrib. Itu pasal kadang-kadang ada anak murid di kalangan antum yang datang jumpa Buya, baru nak mula ibadah, baru nak ni, sebelum ni memang ada buat, cuma dalam proses didikan masih belum mula apa-apa. Jadi Buya kata mulakan paling kurang, jangan tinggal yang sebelum subuh, yang selepas permulaan siang dan juga permulaan malam. Kurang-kurangnya mudah-mudahan yang permulaan siang itu Allah jadikan asbab Allah pelihara kita sampai permulaan malam. Dan yang kita baca permulaan malam Allah pelihara sepanjang malam sampailah permulaan siang. Tapi yang terbaik setiap waktu itu. Setiap waktu solat itu ada wirid yang tertentu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali dan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbari. Maka disebutkan sekira-kira tiada lalu tiap-tiap wirid yang tertentu pada satu waktu itu kepada lainnya. Maknanya sekira-kiranya maksudnya tiada lalu. Faham tak? Maksudnya jangan berlalu tanpa wirid. Maknanya setiap waktu tu paling kurangnya ada wirid yang dibaca. Supaya jangan apa dia kita? Untuk dapat apa? Itu rahsia dia. Rahsia untuk dapat apa? Itu nanti kita sambung. Baik, berkat waktu. Mengaji al-barakah. Apa maksud al-barakah? Barakah iaitu an-nama' wa ziyadah. Iaitu sesuatu pertambahan dan pertumbuhan. Ziyadatul khair, sebagian ulama mengatakan. Iaitu yang bertambah tu benda baik. Benda yang Allah suka.
Baik. Kalau kita tengok kat sini, para ulama meletakkan al-barakatu fil waqti, iaitu apa? Berkat pada waktu itu membawa maksud an ta'mala fil qasir ma la ya'maluhu ghairuka fil kathir. Apa maksud dia? Iaitu sesuatu yang amalan yang kau buat pada waktu yang singkat, yang mana orang selain kau yang tidak dipermudah Allah tidak akan mampu buat pun walaupun pada waktu yang panjang. Boleh faham tak? Maknanya, apa maksud berkat pada waktu? Kadang-kadang waktu yang kita buat yang singkat, mungkin dalam sejam, 2 jam, ada setengah orang yang tak mampu buat walaupun berjam-jam, 24 jam, dia tak dapat buat yang kita buat hanya dalam waktu yang singkat. Boleh faham tak? Contohnya, yang pertama, macam wirid kita tadi. Kita baca dalam masa yang singkat saja, betul tidak? Yang orang lain, itu permulaan. Orang lain ada yang tak baca langsung walaupun masa dia diperuntukkan Allah 24 jam. Itu permulaan dia. Antum mulakan dengan membahagi waktu-waktu antum itu dengan wirid paling kurang sedikit pun, nanti antum akan lihat waktu antum yang 24 jam itu sama macam banyak daripada orang lain yang mungkin tidak dapat. Bahkan lepas minggu, barulah hari-hari, baru dia dapat seperti mana keberkatan yang kita. Dan itu bila kita buka pondok, ini satu rahmat dan barakah. Bila kita adakan majlis ilmu, ini satu rahmat dan barakah. Bila ada, kan itu Allah berikan taufik lagi. Dengan kita sebelum ini, Allahu Akbar, dapat dipermudahkan dengan ziarah menziarahi, dapat dipermudahkan kita dengan macam-macam. Sekarang ni Allah seolah-olah menghentikan sementara dengan yang ada bersangka baik kepada Allah. Allah nak muhasabah keikhlasan balik pada hati kita. Muhasabah balik masing-masing. Benarkah kita buat ini atas dasar kita memang nakkan Allah? Ataupun kita rasa terpaksa. Ambil peluang ini, sucikan hati kita. Ataupun kita berpura-pura. Minta pada Allah jadikan kita orang yang jujur. Mesti ada kurang. Jangan tengok orang lain. Tengok diri kita. Bila berlaku benda-benda begini. Kerana itu kita kena fikir masing-masing. Kerana itu akhirnya masa kita, masa antum sekarang ni, yang dulu mungkin tidak begitu, tapi masa antum sekarang ini lebih diberkati Allah berbanding masa lalu. Sebab apa? Antum duduk di dalam majlis ilmu, duduk di dalam majlis zikir, kita khatam Al-Quran dengan doa yang banyak, Masya Allah, Tabarakallah. Maka ini satu nikmat daripada Allah. Nampak tak? Ada, mungkin pasti ada kebaikan di kalangan antum. Maka kerana itu Allah permudahkan semua ini. Tapi jaga dan perbaiki amalan itu, perbaiki adab-adab antum, insya-Allah. Dan jangan bersangka buruk. Jangan bersangka buruk kepada Allah, kepada Rasul dan kepada asbab yang membuka jalan antum. Itu masalah. Syaitan akan cuba ke arah itu. Syaitan akan cuba tutup lubang tu, sebab itu yang punca dia. Dan ujian Allah juga akan datang. Contohnya macam antum, contohnya AJK menjadi asbab kepada yang lain dipermudahkan, maka Allah akan uji antum. Maka Allah akan uji antum dengan macam-macam ujian. Ujian keluarga antum mungkin, ujian suami kepada isteri, ujian isteri kepada suami, ujian anak-anak, ujian ekonomi, ujian bermacam. Melihat tahu, antum peruntuk walaupun tidak banyak, tapi Allah tahu kita ada usaha. Dan yang lainnya kita lakukan dengan niat yang baik. Kalau kita tak isi wirid, takkanlah kita nak isi wirid daripada lepas asar sampai maghrib.
Kita mungkin mustahil agak keadaan kita sekarang ini daripada sudut adat manusia. Maka yang lain tu bila membuat kerja rumah, bila membuat apa-apa, ya pastikan ianya yang baik, bukan maksiat, maka niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semua tu Allah akan berkati. Kan? Baca lepas ni, baca tu qad kafani tu, tengok makna dia. Alhamdulillah Buya dengar kata Ilyas ada bagi makna dia. Yang dekat dalam yang antum dapat, tengok mana dia, hadirkan hati. Itu pasal Buya nak beritahu antum, qasidah Buya yang kat Yaman, yang banyak Buya baca itulah dia. Habib Abdurrahman bila telefon Buya sebelum haul haddad baru ni, maka dia dah tahu dah. Dia telefon Buya, dia kata nak minta pada antum qad kafan. Qad kafani aja yang aku ni tersentuh dalam hatiku dan aku rasa nak baca. Maka Habib Abdurrahman kata, inna Habib Abdullah al-Haddad yuhibbak. Aku nak besok mereka itu kenal Buya dan menyelamatkan Buya kalaulah na'udzubillah tergelincir atau sebagainya, na'udzubillah. Maka tu begitu. Bila kita dengar, sebab Habib Abdurrahman ni memang dekat sungguh dengan Habib Abdullah al-Haddad, adalah kelebihan yang Allah beri kepada dia yang orang lain tidak dapat daripada keturunannya. Baik. Maka disebutkan, Buya cakap tadi bukan kebanggaan ni, mungkin ramai yang tu. Tapi maknanya bila kita dengar tu kita rasa syukur, dan kena nak jaga tu susah. Nak jaga susah sebab kita pun ada kadang-kadang melakukan benda yang tidak berfaedah. Maka takut nanti hilang benda itu. Semuanya hakikatnya daripada Allah. Walau Habib Abdurrahman, ulama-ulama ini kasih kita pun, tapi sebenarnya hakikat dia, kasih mereka itu adalah datangnya daripada kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak kena faham molek. Dia akan bawa ke situ juga. Bawa kepada Allah. Baik. Maka disebutkan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan bahawa sesiapa kalaunya pada mengikut perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok muhasabah balik diri kita. Boleh faham? Tengok. Dan takwa secara sebagaimana yang disyarahkan oleh Ubay ibn Ka'ab apabila ditanyakan Sayyidina Umar, maka dia mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, bila Sayyidina Umar bertanyakan takwa kepada dia, makna takwa, maka Ubay ibn Ka'ab kata, wahai Amirul Mukminin, pernah tak kau berjalan di satu jalan yang mana jalan itu banyak pohon-pohon berduri? Maka Sayyidina Umar kata, ya, aku pernah. Bagaimana kau berjalan di jalan itu? Aku akan berhati-hati supaya tidak terkena duri. Maka Ubay bin Ka'ab kata, itulah takwa yang mana kau berjalan di atas muka bumi ini penuh dengan duri-duri, maka kau memeliharanya dengan apa? Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu perkara-perkara yang boleh mengundang seseorang itu ke berkat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu salah satunya apa? Syukur. Kena banyak bersyukur. Sekali-sekala duduk sekejap lepas sembahyang tu, cuba fikir nikmat Allah yang ada pada kita.
Mata kita yang masih boleh melihat, telinga kita yang masih boleh mendengar, kaki kita yang masih boleh berjalan, tangan kita masih boleh bergerak. Fikir tu, lepas tu datangkan daripada lubuk hati, Allah, syukur. Macam mana kita nak latih kita supaya ada perasaan tu kuat syukur? Bayangkan kepada orang-orang yang tidak berdapat demikian. Kartum la azidannakum, iaitu kita ikatkan nikmat itu kepada sesuatu yang Allah suka dan Allah redha. Bila dah makan, syukur pada makanan maksudnya apa? Tambah amal ibadat. Bila kita dapat hirup udara Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan rasa syukurnya dengan melafazkan zikir dalam keadaan kita bernafas. Allah, 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 Allah. Berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya, macam-macam lagi lah kita ikat. Ikat diri kita. Ada orang-orang yang menderma pada dia untuk dia sebarkan, maka kan itu dia buat benda tu supaya orang-orang ni melihat. Sangka baik begitu. InsyaAllah khair. Mudah-mudahan Allah permudahkan insyaAllah. Baik. Maka kerana itu disebutkan, kata bagi mubarakah segala waktu itu, seperti yang hamba sebutkan. Dari apa ni, segala wirid itu di dalam risalah yang bernama Al-Urwatul Wusqa fil silsilatil waliyyil Sayyid Syekh Muhammad As-Saman, yang mana Saman ataupun Siman, atau wazan fi'al ataupun fa'al. Baik. Berbalik pada apa yang sebab kita perlu sangat ni, keberkatan waktu ni perlu sangat. Sebab apa? Umur kita ni, hadis sahih ya, kalau kita tengok dalam sahih Ibn Hibban. Hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tentang umur. Kan ada satu hadis Nabi SAW diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, adalah di antara 60 ke 70. Dan sedikit di kalangan mereka yang melepasi umur itu. Boleh faham tak? Maknanya memang ada orang yang umur 100 tahun, ada yang 90 lebih. Tetapi kebanyakannya, ghalibnya 60-70. Berbanding umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum dia ada yang beratus-ratus. Nah, kita ni hanya 60 sampai 60-70. Allah. Ada yang umur 40 sekarang ni. Lagi 20 je dah masuk 60. Ada yang dah 60. Yang itu dah ekstra tu. Dah subsidi. 60-70. Nah. Syukur pada Allah, Allah bagi sihat. Mati pasti akan datang. Tapi bagi hak badan untuk sihat. Dengan niat untuk teruskan ibadat kepada Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan antum dipanjangkan umur. Tapi yang nyatanya Nabi menyebut demikian. Ada sikit di kalangan mereka yang lepas. Jadi kerana itu sangat penting kita nak berkat waktu. Jadi Buya pesan pada antum, cuba buat. Paling kurangnya dalam satu hari,
ada peruntukan wirid yang kita baca, ibadah yang kita lakukan pada awal pagi dan juga awal siang dan juga awal malam. Boleh insya-Allah. Itu yang memelihara kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan semua itu insya-Allah. Kalau Allah tak permudahkan, kita tak duduk dalam majlis-majlis seperti ini. Walaupun Buya yang menyampaikan ni berlawan-lawan perasaan, nak menghadirkan hati bila melihat antum. Sebab apa antum tak ada kat sini? Ni Buya dalam bilik Buya ni. Memang ada dengan malaikat-malaikat yang bersama. Tetapi Buya teringin nak duduk dalam majlis. Mungkin takut dengan Buya ni tak ada pula malaikat, yang antum ada. Jadi tak dapatlah Buya. Nampak tak? Ataupun ada di kalangan antum yang tak ada, kawannya dapat, yang dia tak ada. Kan? Jadi oleh guru-guru Buya, maka baca. Buya ingatkan sekali lagi, maknanya lepas habis semayang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita baca apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Buya bacakan sampai habis. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kemudiannya la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali selepas subuh dan 10 kali selepas maghrib. Ini amalan Buya. Antum tak semestinya nak perlu buat. Cuma nak beritahu, sekurang-kurangnya ada benda tu. Tak banyak pun sikit. La ilaha illallah la syarika lahu, lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau lepas subuh 10 kali, lepas maghrib 10 kali, selain daripada tu zuhur, asar dan lepas isyak 3 kali. Kemudiannya Allah ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Lepas subuh dan lepas maghrib berdasarkan hadis Nabi SAW dibaca 7 kali. Kemudiannya lepas maghrib pun 7 kali. Selain daripada itu zuhur, asar dan juga isyak dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kemudiannya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. betul? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. 33 kali. Kemudiannya Allahu Akbar 33 kali. Rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim. Baca doa. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Baca doa, dah habis baca doa. Amin saja. Amin. Letak balik. Terus baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulang balik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Sebab apa kita istighfar banyak kali kat sini? Kadang-kadang kita kata susunan ni Nabi ada buat. Nabi banyak zikir dia. Maka kita melalui guru Buya disusun begini. Sebab apa? Sebab sebagai Nabi SAW menyebutkan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Iaitu pengampunan kita perlu kepada pengampunan yang lain. Sebab kadang-kadang kita istighfar
hadis Nabi SAW juga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Kemudian la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah 4 kali. Lepas tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu 4 kali. Kemudian la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. Baca situ, ratib Fatihah. Al-Fatihah, Allah yataqabbalu shalah wa du'a ila rasadatina ahli kisar Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa Ali bin Abi Talib, Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa atba'i wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anna Allah taghsha bi rahmah الجنة ويفرج عن المسلمين واختم لنا ولكم الحسنى بخير وفي عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tu baca, kita datang kita minta mudah-mudahan dimakbulkan Allah sebab kita menyebut orang-orang yang Allah kasih di dalamnya. Itu tujuan dia ratib Fatihah. Lepas tu bila kita baca Fatihah, bila baca dah Fatihah, amalkan yang diamalkan para ulama kita berdasarkan hadis Nabi SAW. Bila kita mentalqin seorang yang nak dekat mati, iaitu ringankan dia. Yang pertama kita talqinkan dengan la ilaha illallah. Jadikan amalan kita biasa di lidah kita. Kita baca la ilaha illallah 12 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 12 kali. Kemudiannya kalau sekiranya nampak berat pada mayat, kita pada orang yang sedang nazar, kita bacakan Allah Allah 12 kali, Allah Allah kepada dia. Maka kita amalkan pada diri kita selepas sembahyang, kita membaca Allah 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 12 kali. Kalau Allah Allah pun berat, maka sekurang-kurangnya menyebutkan dia itu, sekurang-kurangnya dia mengatakan dia yang membawa maksud Allah. Dia iaitu huwa. Menyebut sebab sudah menjadi amalan kita. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kau nak tahu apa kau boleh sebut ketika mana kau nak mati, apabila kau hendak mati, maka yang akan dipermudahkan untuk kau sebut yang kau biasa sebutkan ketika hidupmu. Maka kan itu kita amalkan. Pokoknya insya-Allah kita sebut la ilaha illallah sebagaimana ada yang berlaku kepada kisah-kisah salihin apabila suami dan anak dia mentalqinkan, masa nak mentalqinkan anak dia, isteri dia sendiri mengatakan la ilaha illallah. Isteri dia dulu mentalqinkan yang hidup itu. Dia nak mati itu. Dia yang sebut dulu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu apa? Habis baca tu, kita ratib lagi sekali lagi Fatihah. Fatihah al-Futuh al-Munawwasih kullu syai' ila hadratin Nabi. Lepas tu baca Fatihah sampai habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dah selesai. Itu yang amalan selepas sembahyang. Betul? Paling kurang pun antum yang kat masjid-masjid antum yang biasa baca tu lah. Nah, habis saja doa, selesai. Betul tidak? Paling kurang tu jangan tinggal. Belik. Atas tika sejadah tu, antum menunjukkan antum lebih memelihara antum tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana adab antum? Tenang sekejap, tunggu sekejap. Bunyi telefon pun biar je lah dulu. Silent kan? Boleh faham? Ini tak ada kelang kabut nak tengok handset, nak tengok apa-apa sebagainya. Baik. Nak kalau tiba-tiba kat atas sejadah tu dah tengok cerita pula. Tak mau. Baik. Kemudiannya apa?
Isi masa tu. Telinga ni, ingat Buya nak beritahu antum kalau rasa kotor hati antum, rasa berat, antum tengok mata dengan telinga antum. Telinga antum dengar. Kalau tak dengar pun apa-apa yang tak baik, tapi antum dengar apa? Kekosong aja tak dengar apa-apa satu hari. Dengar bacaan, dengar zikrullah. Boleh faham tak? Jadi jadikan macam Buya cakap tadi, lepas setiap hari kita tu paling kurangnya lepas semayang kita tu jangan tinggal zikir tu. Yang zikir lepas semayang yang biasa. Itu paling kurang. Jangan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belah aja. Tak mau. Jangan ikut setengah-setengah puak yang buat macam tu. Lepas tu telinga ni hiaskan. Dengar apa ni orang panggil alunan ayat Quran ataupun qasidah. Biasakan anak-anak kita dengar begitu. Dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan malam-malam tengok bulan tu, dengar Rasulullah. Qamarun sidna nabi qamarun ya jamil yang cantik Nabi kita. Wahai yang cantik Nabi kita. Wahai bulan tu siapa? Yang dibandingkan dengan Nabi kita. Cantik bulan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Lepas tu baca burdah ke? Yang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Baca minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut tentang Nabi kita Muhammad SAW. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Mengingatkan kita Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang yang berjalan dengan kakinya di atas muka bumi. Lepas tu baca pula kitab Syama'il. Kenal Nabi SAW. Rambutnya Nabi, matanya Nabi, hidungnya Nabi, mulutnya Nabi. Boleh terbayang kepala kita bila kita baca tentang, kita selawat tentang Nabi, terbayang sifat-sifat dia. InsyaAllah, itu yang boleh bawa kita mimpi Rasul. InsyaAllah. Kita minta pada Allah. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, selain daripada Allah itu, adalah asbab dia. Iaitu asbab-asbab yang Allah letak memudahkan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Bukan kita sembah asbab-asbab tu. Macam Rasulullah SAW. Sebab yang paling besar untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah. Untuk kita kenal Allah SWT. Al-Quran, sebab. Maka kita baca dan mempelajari dia. Ulama'-ulama' kita asbab. Mereka tidak ada kuasa. Mereka tidak boleh memberi manfaat, boleh mudarat. Tapi mereka dipilih Allah menjadi sebab. Kita ambil sebab. Untuk kita dapat rahmat daripada isi masa kita insya-Allah. Maka kan itu disebut bersalahan jika tiada engkau tentu
yang demikian itu, maka terkadang, tengok, Syekh Abdul Samad kata apa? Maka terkadang terbuat dan terkadang tiada terbuat. Ni bukan tak buat. Kalau sekejap buat, sekejap tak buat pun, maka yang demikian itu, wirid-wirid kita tu sekejap buat, sekejap tak buat, maka demikian itu, tiada nyatalah barakah waktumu itu. Selagi masih macam tu, masih lagi tak nampak lagi. Allah tak nampakkan. Ni hasil daripada pengalaman para ulama kita, termasuk Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Al-Imam Al-Ghazali, bahawa kalau kita tak cuba istiqamah, maka kat situ masih lagi kita akan tak nampak jelas tentang keberkatan waktu kita. Kan itu Buya beritahu, mulakan dengan sikit. Tapi yang penting istiqamah. Maka insya-Allah Allah akan permudahkan lagi selepas itu dengan amalan yang lain dan Allah akan berkati waktu. Boleh insya-Allah. Bagi siapa rumah yang aircon tu, tutup sekejap. Mungkin dah sejuk sangat tu. Jadi maknanya takut ada yang sejuk kata alamak sejuknya bila Buya nak habis ni. Dah mudah-mudahan Allah SWT pun. Jangan kalau boleh jangan ada dah mati. Bila duduk dalam majlis macam ni macam nak cepat habis. Jangan. Kalau boleh latihkan hati itu, kalau boleh nak lama-lama. Kalau kaki lu lenguh, luruskan. Sekarang kan tak nampak, kan nampak kepala je jojol tu. Yang apa ni, yang bawah tak nampak. Boleh gerak. Tapi kalau ada lah di kalangan antum yang duduk dalam ni, Buya tak nampak antum, tapi duduknya antum tabarakallah, jaga adabnya, tak gerak, fokus, masya-Allah. Mudah-mudahan antum jadi orang yang jujur dan Allah dia pilih antum menjadi orang-orang yang sedih. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Banyak pahala antum boleh buat ni. Maknanya tak dapat kebaikan yang itu, mungkin dapat kebaikan yang lain. Latih diri antum. Uji diri antum. Buya sendiri pun yang mengajar, kena jaga adab. Maka Buya dengan duduk. Nampak tak cushion Buya ni? Namanya duduk. Maknanya duduk bersila. Ada rehat, ada buku, ada kitab. Duduk begini. Dengan syal dan sebagainya. Pakaikan serban. Sebab ini ada adab seorang guru pula dalam nak menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan antum faham benda tu ya. Dan Buya pun sama macam antum, struggle juga. Tidak Subhanahu Ta'ala, apa yang kita cuba buat ni Allah bantu dan dapat kita istiqamah melakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi Buya rasa cukup kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada masa akan datang, iaitu dan sayugianya bahawa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktumu itu melainkan dengan bertambah ilmumu dan amalmu. InsyaAllah kita akan sambung sekiranya Allah memberi taufik dengan usaha kita juga. Allah memberi mengundang rahmat, memudahkan kita insyaAllah di masa akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ada apa-apa nak tanya soalan? Satu soalan, dua soalan. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, sebelum ni Abuya ada sebut kalau kita melazimi dosa-dosa kecil, hukumnya fasik. Betul ya? Ya. Tapi ada orang, ada lagi dia tak boleh tinggalkan benda-benda hiburan yang lawa. Misalnya tengok cerita, drama-drama, yang tu dia tak boleh tinggalkan. Macam mana tu Ustaz? Macam mana tu Abuya? Baik. Soalan begini, memang betul orang-orang yang fasik itu sebagaimana disebutkan para ulama kita berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara tanda seorang yang fasik dia melazimi dosa-dosa kecil. Maka yang pertamanya, sebab Buya tak jelas tadi tu, sebab apa dia dosa-dosa kecil? Dosa yang tadi tu benda sia-sia. Mungkin benda tu tak berdosa tetapi sia-sia. Maknanya membuang masa dia. Itu tak termasuk dalam yang Buya cakapkan dosa-dosa kecil. Boleh faham tak? Jadi kadang-kadang kita selalu kadang-kadang kita nampak macam kadang-kadang kita bertanya soalan ataupun kita melihat
ada sesetengah orang yang dia banyak berselawat, dia banyak baca wirid, tapi dalam masa yang sama ada benda tak baik dia buat. Jadi yang baik tu jangan dipersoalkan lagi. Teruskan yang baik tu, perbetulkan yang tak baik. Kita jangan kata, apalah kau ni, selawat-selawat pun berwirid tapi buat maksiat macam ni, tak ada faedah lah. Jangan cakap macam tu tak betul. Maknanya yang baik tu suruh dia teruskan. Yang tu jangan soal, jangan cakap dah. Suruh dia buat. Itu benda baik. Itu tak nafi benda tu baik. Cuma ada benda tak baik dia buat, perbetulkan yang tak baik. Jangan banding-banding macam tu. Jangan cakap kat dia, alah kau buat macam ni, yang ni kau buat baik tak payah buat. Dalam menuntut ilmu memanglah, iaitu kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu, contohnya seseorang yang suka bersedekah tapi sedekah daripada duit yang haram, maka kata Nabi SAW dan juga para ulama kita menyampaikan pada kita, maka sedekah dia itu seperti habuk yang berterbangan. Itu betul. Tetapi bila kita nak berdakwah kepada seseorang, apabila orang tu dah buat baik, maka tak perlu persoalkan yang itu. Itu benda baik. Teruskan. Awak macam mana Ustaz? Saya ni banyak wirid, banyak selawat. Tapi dalam masa yang sama kadang saya baca banyak buat benda sia-sia. Macam mana Allah terima ke? Yang kamu buat baik tu teruskan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima. Yang tidak baik ni memang tidak baik, maka perbetulkan. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang macam tu, dia dalam proses perjalanan lah tu. Dia dalam proses perjalanan. Kadang-kadang kita kata orang tu banyak wirid apa, kita pun tak tahu. Kadang-kadang mungkin yang dia baca wirid dia itu tidak hadir hati dia. Ataupun apa yang dia baca sebagainya kadang-kadang tidak istiqamah. Kita tak tahu. Jadi macam mana sekarang ni, kalau ditanya soalan pada Buya, macam mana orang tu Buya, dia banyak selawat, banyak baca wirid. Kemudian dalam masa yang sama dia tengok TV juga. Jadi macam mana amalan dia tu? InsyaAllah, yang baik dia buat mudah-mudahan Allah terima. Yang tak baik tu dia kena perbetulkan. Supaya ianya tak jadi hijab bagi dia kepada yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada soalan lain? Assalamualaikum Abu Ya. Ya, Assalamualaikum Abu Ya. Ya. Nak tanya, dalam bilik tu dia ada rak buku lah. Rak buku ada, dalam rak ada kitab, ada Al-Quran. Tidak memuliakan, maka alihkan, itu yang terbaik. Tapi bagaimana kalau sekiranya orang tu tak alihkan? Maka kan itu para ulama mengatakan dalam bab ini, kalau kita buat demikian tujuan untuk menghina buku-buku dan Quran itu, maka haram. Tetapi kalau kita buat begitu, memang kebetulan adatnya rumah kita dan katil kita sesuainya di situ, tanpa ada niat-niat hendak menghina benda itu, maka tidak mengapa. Samalah macam seseorang yang melunjur kaki dalam masjid yang menghadap kiblat. Maka kalau dia melunjur kaki itu dengan tujuan untuk menghina kiblat atau Kaabah, haram. Hukum apa-apa pun, khair insya-Allah. Cuma bila kita belajar adab, maka kita takut nanti bila kita biasa buat macam tu, orang yang belajar adab ni kadang-kadang dia sensitif. Jadi bila benda macam tu, cuba alihkan kalau dia boleh dia alih. Kalau tak mustahil, maka jaga niat kita insya-Allah khair. Wallahu ta'ala. Terima kasih Bu Ya. Ya, sama insya-Allah. Kita soalan lain? Baik. Kalau tak ada, antum semua sihat semua ya. Antum semua apa khabar? Semua sihat ya? Sihat alhamdulillah setakat ini, berkat doa-doa antum insya-Allah, doakan kita sama kita, mudah-mudahan Allah berkati antum semua insya-Allah ya. Barakallahu fikum. Mari kita sama-sama baca doa, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua insya-Allah. Baik. War-warkan lagi ya pada sesiapa yang nak bersama, walaupun yang bukan daripada kuliah duha, daripada ibu ayah ataupun daripada sesiapa untuk datang duduk dalam majlis ini sekali, khair insya-Allah.
Cuma pesan kepada mereka ada adabnya, ingatkan mereka ada adab dalam mengaji. Dan kalau boleh video tu nampak kerana Buya nak melihat, bukanlah Buya ni ada pandangan yang mulia atau sebagainya, cuma adab dalam majlis begitu supaya guru-gurunya dapat melihat dan bila doakan sekadar itu. Maka yang antum pula mungkin fokus kepada guru antum yang mengajar, yang tengah mengajar tu, daripada antum melihat yang lain tu nak belek-belek kurang sesuai. Wallahu ta'ala alam. Kita baca doa sama-sama insya-Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للحسن أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا عطك يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah dengan majlis yang baik ini ya Allah. Tetapkanlah iman kami, kukuh keyakinan kami padamu ya Allah. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami dalam majlis ini yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau ada di kalangan kami di sini yang sempit hartanya, luaskan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami di sini yang mempunyai masalah, selesaikan masalah mereka ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Engkau-lah berkuasa atas kami dan memiliki kami ya Allah. Berlembutlah kepada kami ya Allah. Berlembutlah kepada kami ya Allah dengan musibah yang ada sekarang ini ya Allah. Dengan penyakit yang ada di sekarang ini ya Allah. Angkatlah penyakit ini ya Allah. Ya Latiful lam yazal ultub. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau adalah di kalangan kami yang di sini ya Allah, selepas ini dijemput oleh meninggal dunia ya Allah, maka kami di sini semua menjadi saksi matinya adalah mati yang baik Allah. Kerana kali terakhir kami berjumpa dan berhubung dengannya dalam majlis yang baik ini ya Allah.
Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bangkitkan kami pertama bersama Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak tahu ajal kami bila, ya Allah. Bila-bila saja Engkau boleh menyebut kami, tapi kami minta, ya Allah, sungguh-sungguh minta padamu. Maka jemputlah kami dalam keadaan yang terbaik yang Kau suka, ya Allah. Jemputlah kami dengan husnul khatimah. Jemputlah kami dengan husnul khatimah. Dalam keadaan kami mengingatimu, ya Allah. Dalam keadaan kami beribadah kepadamu, ya Allah. Kukuhkan keyakinan kami, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Dan penuhkan hati-hati kami dengan mencintaimu, mengenalmu, mencintaimu dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب النار قنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pemudahkan kita berjumpa di masa akan datang. Barakallahu fikum ajma'in. InsyaAllah jaga kesihatan antum. Barakallahu fikum. Ya Buya, terima kasih. Ya Buya. Ya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi